Oke guys, saya mulakan dengan jarum ni. Nampak tak guys? Oke, benang ni benang halus je. So saya nak buat sambung motif alas meja tu, motif bahagian B. Oke, motif yang kedua. Yang ni motif yang pertama. Oke, motif A. So kita perlukan 4 keping sepatutnya, barulah kita boleh buat motif B macam ni. Nampak tak? Ya, sebab dia tak dapat 4 keping, saya cuma tunjuk je di atas 2 keping ni. Okey, saya guna benang ni, benang warna lain untuk melihat perbezaan dia nanti. Okey, kita nak buat motif bahagian B. Motif yang kedua, ni motif yang pertama. Okey, macam saya cakap tadi, kita perlukan 4 keping sepatutnya kat sini. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 keping, barulah kita buat motif yang macam ni. Nampak tak? Dia perlukan 4 keping baru dia menjadi. So yang ni saya tunjuk je. Kalau korang dah buat banyak motif ni, tak apa, saya tunjuk je. Nanti bolehlah korang buka balik kaitan benang tu dan sambung. Okey, saya guna jarum ni tau, jarum yang paling kecil. Okey, yang nombor ni je yang saya ada untuk set pemegang batang buluh ni. Ni adalah buluh pemegang dia ni. Okey, banyak je dekat Shopee tu. Kalau korang nak guna pemegang jarum yang macam ni, bolehlah cari kat Shopee. Okey, saya mulakan. Yang ini untuk kita ikat dia dahulu. Okey, kita ikat. So kita buat 7 tali air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, barulah kita stitch di lubang yang pertama, bukan tempat ikatan tau, lubang tali air yang pertama kita buat tadi. Okey, buat stitch. Ni guys, nampak tak? Kemudian kita naikkan 1 tali air. Okey, masuk ke dalam lubang ni, kita buat single crochet 15 single crochet. 1, okey, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okey, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Okey, kita dah dapat, dan kita akan masuk stitch di lubang tali air yang kita buat tadi tu. Ni. Okey, nampak tak barisan keduanya? Okey, lebihan belakang ni kita boleh potong guys, sebab kita tadi dah sorok dia dekat bahagian ikatan single crochet tu, bahagian kaitan. So kita boleh dah potong. Okey, ni bahagian bawah. So ni bahagian atas yang kita nak pakai tu. Nampak? So cara barisan ketiga pula kita akan naikkan 4 tali air. 1, 2, 3,
Okey, kemudian buat double crochet masuk ke dalam lubang yang seterusnya ni. Buat 1 double crochet. Okey, kemudian 1 tali air. Yang buat lagi 1 double crochet masuk di lubang yang seterusnya. Okey, selang dengan 1 tali air. Okey, setiap lubang ni kita perlu masuk. So, kita akan dapat 15 double crochet. Setiap lubang tu kita masukkan 1 double crochet. Selang dengan 1 tali air, guys. 1 tali air. Okey, nampak tak? Buat cara yang sama. 1 double crochet, 1 tali air, lagi 1 double crochet, 1 tali air, 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 ini pun 1 double crochet, 1 tali air, bersama. Okey, kita kiralah 2, 4, 6, 8, 10, 11. Okey, 11 lubang kita dah masuk. 11, 12. Yang ke-13. Okey, guys. Kita dapat 14. 14, yang ke-14. Okey, dan yang ke-15 di lubang ni. 15. Termasuk bilangan tali air ni, kita jumlah tiang kita dapat 16. So, masuk di lubang 1, 2, yang ketiga. Barulah kita slip stitch. Nampak tak, guys? Ni tak nampak sangat. Sorry. Sebab kita tak buat 1 tali air tadi. Ni 1 tali air, barulah kita slip stitch. Okey, baru dah nampak. Nampak tak? Okey, kemudian kita akan naikkan 1 tali air. Okey. Kemudian masuk di bahagian celah ni, lubang yang tempat kita slip stitch tadi, buat 1 single crochet. Nampak, guys? Kemudian kita naikkan 3 tali air. 1, 2, 3. Okey, kemudian buat 1 double crochet di atas double crochet yang seterusnya ni. Okey, buat 1 double crochet. Nampak tak, guys? Saya harap jelas. Okey, setelah kita buat 1 double crochet, kemudian kita buat 4 tali air. 2, 3, 4. Okey, di sini kita tengok betul-betul. Kita akan masuk di atas lubang double crochet ni dan buat 1 single crochet. Okey, kemudian 2 tali air. Okey, seterusnya kita cantum di bucu ni. Okey, sepatutnya ni kita kena cantum dahulu, tapi tak apa, kita tinggalkan bahagian untuk mencantum nanti. Untuk cantum dahulu supaya dia bercantum, barulah kita boleh tambah motif yang B ni. Okey, motif bahagian B ni. Tak apa, kita tinggalkan 3. Ini tempat kita cantum bahagian yang seterusnya, motif B yang kedua. So, kita tinggal 3 lubang ni untuk cantum yang motif bahagian A yang ke-4, 3. So, 2 ini kita buat guna. Okey, guys. Kalau masih tak faham lagi cara nak cantum di sini. Okey.
Dia cantum macam ni guys. So saya akan, bila ni dah bercantum, tiga bucu ni dah bercantum, so saya akan masukkan ke lubang ni. Lubang ni. Okey. Satu. Nampak tak? Saya harap korang nampak. Okey. Setelah kita buat 2 tali air tadi, kita akan cantum di lubang ni. Dia agak susah sikit nak pegang guys. Okey, lubang ni. Okey, lubang hujung tu. So kita buat slip stitch. Kita buat slip stitch. Baru dah kita tambah 2 tali air. Okey, 2 tali air. Barulah kita akan masuk di atas lubang single crochet yang kita buat tadi. Buat lagi single crochet. Okey, buat lagi single crochet. Okey, tambah lagi 4 tali air. Okey, 4. Okey, masuk ke atas single crochet yang kita buat tu, dan kita akan slip stitch. Slip stitch. Okey. Kemudian setelah kita buat slip stitch, kita buat 3 tali air. 3 tali air, barulah kita masuk di lubang tiang yang ketiga ni. Buat 1 single crochet. Okey, nampak tak? Okey. Dia tak menjadi lagi, korang tak faham lagi kan cara nak buat ni. So saya cantum 3 bucu ni dahulu. Okey guys, ni bahagian yang saya dah cantum. Okey, nampak tak? Yang ni tadi belum. Dia ada apa? Yang motif A ni, bila kita dah kait, kita akan guna bahagian yang terbalik. Okey, nampak tak? Bahagian yang di bawah. So motif B ni kita guna bahagian yang cantik ni guys, tempat kita ikatan. So yang ni tadi saya tak buat single crochet di bahagian tengah dia. Abaikan, nanti korang ikut bentuk yang saya buat ni. Okey, cara nak cantum dia macam ni. Nampak tak? 3 yang biru ni cantum ke bahagian putih ni. 2 je. Okey, kita sambung bahagian yang kita kait tadi. Nampak tak? Setelah kita cantum ni, kita dah buat single crochet. Okey, di lubang di tiang yang seterusnya tu kita dah single crochet. Nampak tak guys? Nampak tak guys? Saya harap korang faham apa yang saya tunjuk ni. Okey, yang untuk cantuman yang kedua, kita buat 3 tali air. Okey, dan buat 1 double crochet masuk ke lubang yang seterusnya, tiang yang seterusnya. Okey, buat double crochet. Kemudian 4 tali air, 2, 3, 4. Okey, atas double crochet tu kita buat single crochet. Okey, kemudian 2 tali air, 1, 2. Barulah kita cantum untuk yang kedua. Yang ni. Nampak tak? Korang kena tengok betul-betul tau. Takut terbalik. Di sini kita slip stitch. Okey, barulah kita buat 2 tali air. Okey. Dan masuk ke atas single crochet yang kita buat tu. Ni single crochet. Keluarkan dan buat lagi single crochet. Nampak tak? Dan buat 4 tali air. 3, 4. Barulah kita slip stitch di atas single crochet yang kita buat. Okey. Dan 3 tali air. Terus kita cantum di atas tiang yang seterusnya ni. Terus buat single crochet. Okey, saya tarik dahulu.
Nak tunjuk hasilnya. Dia agak susah guys kalau kita guna benang halus. Nampak tak? Kita dah cantum kat sini, so kita akan cantum di dua ni. Dan motif yang seterusnya nanti bila korang buat, terus korang cantum untuk bahagian 2 setelah cantum 3. Ni 3 ni cantum dekat motif yang seterusnya. Barulah 2 lagi bucu ni tinggal cantum dekat sini. So saya tunjuk untuk cantum kat sebelah ni. Nampak tak guys? Saya buat cara yang sama. Cara cantum tu sama je cara dia. Cara kaitan dia pun sama. Kita buat 3 tali air. Satu double crochet masuk ke double crochet yang seterusnya. Dan 4 tali air. Masuk atas lubang double crochet tu. Kita buat 1 single crochet. Kemudian 2 tali air. 2 tali air untuk kita cantumkan dekat motif yang seterusnya ni. Kita slip stitch je. Kemudian tambah lagi 2 tali air. Dan kita akan masuk di atas lubang single crochet. Dan buat lagi single crochet. Barulah kita buat 4 tali air. Dan slip stitch di atas single crochet. Kemudian barulah kita buat 3 tali air untuk kita cantum di tiang yang seterusnya ni. Buat 1 single crochet. Kita dah cantum bucu ni. So yang bucu yang kedua, kita tengok hasilnya. Dia agak susah juga guys, saya nak terangkan kat korang. Nampak? So seterusnya saya akan cantum dekat sini 2. 2 dan 2. Di sini, motif yang seterusnya lagi akan 2 juga. Motif di sebelah ni akan 2 juga kita cantum. Dan motif yang seterusnya ni sini lagi akan 2 juga. Cara dia buat cara yang sama juga guys. 3 tali air. Masuk lubang seterusnya. Guys, yang masih tak faham cara saya tunjuk ni, saya harap korang boleh ulang balik tengok video. Saya pun macam risau korang tak dapat. Macam cara nak menerangkan ni agak susah sikit. Buat cara yang sama macam tadi. Yang ni saya masuk yang lubang kedua. Saya buat 2 tali air. Saya masuk lubang yang seterusnya ni. Single crochet, slip stitch dan 2 lagi. Barulah saya masuk single crochet. Cara yang sama je. Cara kita cantum ni cara yang sama je. Okey, 1 2 3. Okey, masuk ni double crochet seterusnya. Nampak tak guys? Dan 3 tali air. Yang ni untuk motif yang seterusnya. Kita dah dapat 2. Motif pertama, motif kedua. So ni cantuman untuk motif yang ketiga. Okey, bila korang dah buat motif yang ketiga tu, bolehlah terus cantum. Dia kena buat 4 dulu motif bahagian A, barulah kita cantum motif bahagian B. Okey, memandangkan ni tak ada motif saya buat, so saya buat 5 tali air. Okey, 5 tali air ni single crochet. Masuk di single crochet juga.
Okay, 4. Ni macam biasa 4. Saya nak tutup dia ni supaya korang nampak nanti. 3. Motif tiang yang seterusnya. Nampak tak? Okay, 3 tali air. Ini cantuman untuk motif yang ketiga juga. Di setiap satu motif tu kita cantum 2 bucu. 3, 4, 5. Ni saya buat 5 sebab tak ada benda nak cantum. Saya tunjuk setakat macam ni je guys. Saya tak akan buat banyak-banyak sebab dia makan masa juga. Nak buat besar dan banyak. So saya tunjuk macam ni je secara ringkas. Harap korang bolehlah faham apa yang saya sampaikan ni. Okay, kita dapat 3. Ini 1, ini motif kedua. So motif ketiga cantum kat situ juga. So ni lubang yang selebihnya ni untuk kita buat motif yang keempat. Cara dia sama je guys. Cara cantum tu macam kita cantum motif pertama dengan motif yang kedua tu. Dia tak ada berlainan. Cara kita cantum tu sama. Cara kita kait pun ni pun sama juga. Okay, cuma saya tak akan buat besar. Sebesar mana. Kalau korang nak tengok besar, maaf guys, saya tak dapat nak tunjuk kait yang besar-besar. Saya boleh tunjuk setakat ni je. Saya harap korang boleh faham lah apa yang saya sampaikan ni. So tiang ni, ini untuk motif keempat. Nampak tak? Okay, ni keempat juga. Okay, tiang tu dah habis dah. Kita masukkan tiang ni. Nampak? 2, 3, 4. Cara sama juga guys. Okay. Ini motif yang keempat tadi. So cara tutup dia, setelah kita buat 3 tali air, kita akan masuk di double crochet, di single crochet yang kita mula-mula buat tadi. Kat sini kan. Yang ni single crochet kita buat kan. Nampak tak guys? Kita slip stitch je. Okay. Nampak tak? So ni slip stitch saya gunting. So benang ni kita tarik. Setelah kita cantum 4 motif, 4 keping motif tu, barulah korang boleh jahit lebihan benang tu. So nampak tak guys? Bila ada motif ketiga dan keempat, motif ketiga keempat dia jelas. Okay, nampak tak? Dua ni untuk motif ketiga dan keempat. Okay, saya tunjuk setakat ni. Saya harap korang faham cara saya buat ni. Motif ni, perlukan motif ni banyak-banyak. Nampak tak perbezaan je? Motif putih ni, bahagian A ni, motif bahagian A, kita guna yang sebelah bawah. Okay, sini tempat kita mengait. Nampak tak? Dia cantik sikit. So di bahagian bawah ni kita guna untuk bahagian atas. Untuk motif B ni, bahagian cantik kita guna. Nampak tak guys? Okay, saya harap korang faham. Untuk video kali ni saya tunjuk ni. Okay guys,
Sampai di sini saja saya tunjuk. Semoga video ini boleh bermanfaat pada korang yang nak buat motif macam ni. Okey, motif alam meja ni. Okey guys, jumpa lagi kat video yang akan datang. Bye.